ถึงเวลาที่พวกเราจะสร้างงานที่ยิ่งใหญ่มีบ้านเมืองที่สดใสสะอาดรื่นรมงามตาสร้างสังคมให้ชีวิตอุดมไปด้วยคุณค่าคือมาดินาตุสลามคือเมืองนี้สันติการศึกษาศาสนาสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาสวัสดิการของสังคมต้องก้าวไกลจากนี้คือเวลาอิสลามเปลี่ยนแปลงสังคมให้พวกเราร่วมมือร่วมพลังใจจากนี้คือเวลามาดีนาตุสลามเป้าหมายคือเมืองสันติเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพราะคือเมืองผู้ศรัทธาอิสลามที่เรายึดมั่นโอ้อัลลอฮ์โปรดสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ความจำเริญนั้นมาสู่ให้พวกเราได้รับรู้มาดีนาตุสลามมัดดีนะมัดดีนะตุสลามมัดดีนะการศึกษาศาสนาสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาสวัสดิการของสังคมต้องก้าวไกลจากนี้คือเวลาอิสลามเปลี่ยนแปลงสังคมให้พวกเราร่วมมือน้องกินไหนนะAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kawimna iza wajashna wa a'inna iza istaqamna. Allahumma kawimna iza wajashna wa a'inna iza istaqamna. Allahumma kawimna iza wajashna wa a'inna iza istaqamna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, sedang pendengar, sedang penonton yang dikasihi mukminin dan mukminat yang dicintai, ikhwan akhwat yang disayangi sekalian. Alhamdulillah, di petang hari ini dalam ruangan Wakaf Madinatus Salam, kuam di timสิ้นสุด kita di hari ini, insya-Allah taala kita akan bersama dengan sidang pendengar, sidang penonton dalam sekitar sejam lebih atau hampir 2 jam kita bersama dengan sidang pendengar, sidang penonton di hari ini. InsyaAllah ta'ala hari ini dalam ruangan Wakaf Madinatus Salam kita masih lagi bersama dengan sedang peminat-peminat dan sidang pendengar, sidang penonton untuk sama-sama kita akan dapat manfaat dan dapat faedah daripada apa saja isi yang kita akan bersama dengan sidang pendengar, sidang penonton. Jadi lebih dahulu Tik Ime ingin beri maklumat pada pokok kita sedang pendengar hari ini, kata kita hari ini akan bersama dengan salah satu dari pada ustaz yang tidak terasing lagi, yang sering kita dapat mendengar ceramah dan dapat mendengar pengajian dia atau mengajar dia melalui stesen radio kita ni, iaitu Ustaz Muhammad Samaruh yang akan bersama dengan kita di petang hari ini. Jadi lebih dulu ingin Tik Ime sampaikan kepada sidang pendengar, sidang penonton bahawa kita dalam ruangan Madinatus Salam, Wakaf Madinatus Salam ni kita akan berlangsung di tiap-tiap hari Sabtu dan juga tiap-tiap hari Jumaat dan hari Sabtu, dan kita siarkan melalui rangkaian stesen radio Kerkai Setabat As-Salam
Nah, stesen radio Ustaz Mak Salam yang terdiri daripada Risalah, nah, yang terletaknya di Telubuk, dan juga Ta'awun Radio yang terletaknya di Bapu, dan yang di Al-Quran Darussalam di Palas, yang terletaknya di Palas. 3 rangkaian, 3 stesen radio ini sebagai rangkaian sama-sama kita siarkan suara dan sampaikan kebajikan untuk sama-sama kita melanjutkan kebajikan kita sampai ke dalam syurga nanti insya-Allah taala. Jadi kalau ingin muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa ingin berikan sumbangan, berikan pertolongan berkenaan dengan wakaf Madinatus Salam yang kita akan nampak rupa dalam kuasa taning kita khususnya. Nah, dalam kawasan taning Jalan Naga ni dalam masa lagi akan datang, dalam masa yang tidak terlalu panjang sangat. Dan kalau ingin kita mau beri sumbangan atau mau sedekah, mau wakaf kepada kita sendiri, kepada ibu kita, kepada bapa kita yang sudah meninggal, nah boleh insya-Allah taala kita boleh wakaf Madinatus Salam yang terletaknya di kawasan taning kita. Boleh kalau sedang pendengar, sedang penonton untuk nak sumbang melalui secara langsung, nah kita boleh mari ke stesen radio atau kita pergi di kawasan Madinatus Salam yang terletak ni di kawasan bandar tu, atau kalau kita ingin nak masuk dalam akaun bank atau nak masuk dalam tanakan, nah boleh kita masukkan melalui bank Tanakan Krungthai dan juga Tanakan Tanakan Islam dan juga Saqon Omsat Ibnu Affan. Kalau Tanakan Islam boleh masuk dengan nombor akaun bank 103 122 5331. Kalau Tanakan Krungthai boleh nombor 907 004 393. Nah, dan kalau ingin nak masuk dalam Saqon Ibnu Affan, boleh kita masukkan 121 020 8735. InsyaAllah ta'ala boleh kita, atau kalau kita ingin tukar fikiran atau berikan apa saja yang kita ingin sampaikan kepada sedang pendengar, sedang penonton, boleh kita siaran langsung atau talian secara direct, secara langsung dengan 073 491 221 insya-Allah taala, supaya kita dapat sama-sama beri tukarkan pandangan dan tukar kenapa ke pokok kita supaya kita lebih manfaat lagi selepas pada ni insya-Allah taala. Sudah pendengar, sudah penonton, supaya tidak melewatkan masa lagi, di hari ini kita akan dengar dan kita akan mendapat maklumat tentang di antaranya maklumat-maklumat atau ilmu-ilmu yang akan sampaikan oleh Ustaz Mak kita pada hari ini, dan juga dia akan ceritakan betapa tuahnya para salafus soleh dulu, mereka dapat buat benda-benda wakaf, benda-benda yang agak menjadi manfaat, apatah lagi benda-benda yang dapat manfaat tak kala apabila dia duduk dalam kubur, dia duduk di alam barzakh, maka pahalanya masih lagi mengalir lebih kuat, lebih daripada mengalirnya sungai-sungai, mengalirnya air-air yang ada di sungai-sungai tu. Maka insya-Allah taala supaya benda-benda barang seperti ini akan berterusan bagi kita, bagi diri kita sendiri khususnya, dan bagi keluarga, dan bagi kepada orang-orang yang duduk bawah langit kita, jaga kita, supaya dia dapat menambahkan tiap-tiap waktu, tiap-tiap masa pahala kita. Maka wakaf Madinatus Salam ini adalah salah satu jalan untuk boleh kita buat jalan kepada kita untuk kita dapat bertambah dari segi pahala kita insya-Allah taala. Maka di hari ini insya-Allah taala sedang pendengar, sedang penonton akan bersama dengan Ustaz Mak Samaruh, akan bersama dengan kita dalam sekitar masa hampir-hampir sejam atau 2 jam, hampir-hampir 2 jam lah insya-Allah taala dah. Maka dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Mak supaya kita sama-sama beri maklumat dan ilmu pengetahuan pada petang hari ini insya-Allah. Dengan segala hormatnya, fal yatafaddal mashkura wal yatafaddal ma'jura. Jazakallahu khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Petang ni sedang yang dikasihi sekalian, sedang pendengar lagi sedang penonton yang dikasihi sekalian, kita bersama dengan tajuk besar mengenai wakaf, iaitu Al-Hadarah Al-Waqfiyah, ataupun satu makna lagi bahasa Melayu Tamaddun ataupun kemajuan wakaf, ataupun dengan bahasa Thai itu Arayatam Wakaf. Tamaddun wakaf, kemajuan wakaf ni, Masya Allah, la quwata illa billah. Sebelum pada itu, kita merenung pada perkataan salah seorang orang as-salafus salih. Beliau berkata gana, ini dia Ahmad bin Harb, bukan Ahmad bin Hanbal tu dak, bukan Imam Mazhab Hanbali tu dak. Ini Imam Ahmad bin Harb rahimahullah, salah seorang orang as-salafus salih. Beliau berkata, abadtullah 50 sana. Aku beribadat pada Allah Subhanahu wa taala 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadah. Aku tidak tidak kecak rasa kemanisan ibadat hingga aku tu tinggal 3 perkara. Dalam jarak 50 tahun hidup beribadat pada Allah Subhanahu wa taala tu, tak ada lah tepat nak boleh kecak rasa ibadat kecuali tu kena terpaksa kena tinggal 3 perkara. Gapo dia? Satunya, taraktu ridan nas hatta qadartu an atakallama bil haqq. Aku tinggal tak ada duk gaduh hak redha manusia. Demo redha, demo tak redha, tak ada penting di situ. Kerana apabila kita ada berkalut dengan keredaan Allah, keredaan manusia, kita tinggal keredaan Allah Subhanahu taala, jadi susah hatilah. Lalu itulah dia kata, taraktu ridan nas hatta qadartu an atakallama bil haqq. Aku tinggal keredaan manusia saat ni hingga aku boleh nak mengucap dan nak boleh nak tutur, nak boleh nak bersikap dengan sikap kebenaran. Hak tu hak besar sekali. Kalau kita boleh tinggal, tak ada nak kita bukan kata tak penting sangat keredaan manusia tu, tapi bukanlah hak utama sekali. Hak utama sekali ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita boleh buat balas tu, kita boleh tinggal dan kita boleh bersikap dan kita boleh berpendirian dengan al-haq, dengan kebenaran. Yang kedua dia kata, wa taraktu suhbatal fasiqin, dan aku tinggal berkawan bersaing dengan orang fasik-fasik hingga aku jumpa, aku temung, aku rasa mahabbatus salihin. Ya dua itulah. Imma kita duk gulung, kita duk berkawan dalam kalangan orang hak fasik, ataupun kita duk saing kita, teman kita, hak teman rapi kita orang hak salih. Lepas tu mana-mana kalau kita tinggal orang hak salih, selalulah kita boleh duduk dengan orang hak fasik. Kalaulah kita tinggal orang hak fasik, jelas kita boleh duduk dengan orang hak salih. Manakala Imam Ahmad bin Harb sani dia kata, aku tinggal saing, bukan kata tak saing, tak tegar tu dak, dalam arti kata tak ada kata kalut sangatlah. Tak ada kata kena duk cari keredaan dia, kena duk rebah bangun gig situ ke sini, tak mesti tegar tu tegarlah. Dengan tujuannya aku nak jadi kecak rasa kata kasih orang salih. Sebab kita lagi hari akhirat nanti tu kita kena duduk di tempat orang salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa taat pada Allah lagi taat pada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka Allah Subhanahu taala wim nikmat atas orang taat pada Allah dan taat pada Rasul sani. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, boleh duduk bersama dengan para anbiya, was-siddiqin, para orang hak benar, wasyuhada, dan orang hak syahid-syahid, para syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi tempat fasik di hari akhirat nanti tu, jadi tak ada tempat seni. Situlah kalau kita boleh ambil sikap di atas dunia ni sebelum pada kita pejam mata deh. Kita berkawan dengan kawan hak baik-baik, hak salihin tu, ia boleh ajak kita pada jalan yang baik. Hak tu hak besar sekali. Manakala yang ketiga dia kata, wa taraktu halawatad dunya, dan aku tinggal kemanisnya dunia ni.
Memanglah tinggal ke Malaysia dunia lah, mana ada kita sikit sebanyak harta kita ni sebanyak bolehlah nak beli go tu go ni nak jadi keduduk ke kita hal keadaan mewah, tetapi jadi hak mana hak ada sikit sebanyak tu kita nak utama hak akhirat. Lalu itulah kita tinggal beberapa perkara, bukan kata duk semua dak. Tinggal beberapa perkara yang menyebabkan kita duk mewah di atas dunia semata-mata mewah tu kok, supaya kita nak menemu, kita nak jadi kecak rasa halawatul akhirah. Hak tu hak besar sekalian ni kasih sekalian. Halawatul dunia saat ni, kemanisan dunia ni besar sekali, dia duk dengan harta benda kita lah. Apabila dia duk dengan harta benda kita tu, sebab itulah pada satu hari itu salah seorang orang tabi'in pada masa Umar bin Khattab, dia duk jalan dalam pasar tu, dia tengok hak ning tu, dia setuju, dia kata beli. Lepas tu dia tengok hak yang kedua pula dah, beli, ambil, bayar. Yang ketiga beli, ambil, bayar. Ambil di palang nak, dusuk di palang nak hak lek sana tu kok, pakai beli belako. Ikut dia tengok tu, dia rasa setuju, rasa kenal, pakai beli lalu dah. Umar pun dia duk bawa gapo dia ni, duk bawa tukak dia tu, dia bedang dengan tukak dia tu, bedang pasang wipat ingat tel lah. Dia kata, aku lama ashtahaita ishtaraita, setiap kali mu berasa kata mu ingin tu pakai mu beli lalu, tak leh balas tu. Bukan kata semata-mata kita ingin, sungguh kata kita mampu, bukan kata tak mampu dak, tapi tengok-tengoklah, sebab kita lah apabila balas tu setiap perkara kita ingin kita beli lalu dah, sekalipun kita mampu, pas mana hak tempat kita nak kebajikan. Ada duit 100, ada duit 200, ada 3, pergi dia nak, pergi di pasar. Tengok hak ni beli, tengok tu bawa 300. Kalau bawa lebih pada tu pun dia habis. Lalu itulah kita pasti kena tinggal gatik-gatik beberapa perkara hak duduk dalam martabat yang ketiga. Yang martabat darurat tu tak ada apalah, tak dapat tidak kita kena beli. Martabat hajiat hak masuk dalam campen hajat teh kita tu, tak dapat tidak kita kena beli juga ala kulli halah. Tetapi ada perkara-perkara hak hiasan tu, kalau tak dapat tidak kok, kalau kita boleh tinggal kok, hak itulah duk jadi kebajikan kita. Hiyah kita tinggal hiyah kita hak atas dunia ni untuk nak kita hiyah negeri kita di hari akhirat nanti. Mata duit kita kan misalnya 2-3 perkara, darurah, hajiyah, tahsinat. 3 perkara ni kalau kita kata ada 1000, kita bagi 3 bahagia kok, jatuh 300. Pas 300 hak mula-mula tu kita beli benda hak darurat. 300 yang kedua misalnya kita beli hak hajiat. Mana kalau 300 hak lebih lagi, hak yang ketiga duk dalam hak pesing perhiasan kok. Kalau kita boleh tinggal hak 300 tu, 300 itulah kita buat menjadi kebajikan terutama habak sedekah jariah. Oh, pandai cara kita memikir. Cara kita mari tengok tilik kata habuai kita akan kelazat teh kita di akhirat nanti tu duduk dalam masalah tahsinat. Nak juga hiyah, tapi kita tinggal sementara hak hiyah di atas dunia ni, kita ambil hak campen dengan hak hajat saja ya. Manakala hak pesing hak hiyah di atas dunia ni, ambil gitok, bukan masalah kata tak boleh nak silih, mampu nak silih. Silih gapo-gapo, nak silih terosak, nak silih gapo dia saja kakak-kakak kita hak panggil masuk dalam hiyah kita tu kok. Kita tinggal benda hak silih tu untuk nak jadi kita nak hiyah rumah tangga kita di akhirat nanti insya-Allah taala. Hak ning lah barulah kecak rasa kata kita ni beribadat pada Allah Subhanahu taala, seperti mana Ahmad bin Harb dia kata 50 tahun aku tak kecak rasa. Payah bila ia jadi kecak rasa? Apabila hati kita tu sapa, apabila basirah kita pandangi mata hati kita tu sapa kepada alam akhirat. Alam akhirat gapo dia? 2 perkara besar sekali. Satunya alam kekal abadi. Yang keduanya peseng apa saja hari akhirat nanti tu 99 kali ganda. Kalulah dalam 2-300 hak yang ketiga perhiasan kita saat ni atas dunia kita pergi beli hias hak paling tinggi sekali dalam wangun dalam likungan duit 300 kok boleh satu perkara. Kalulah kita hidup wakah ataupun kita buat kebajikan dengan 300 hak perhiasan kita saat ni tu untuk akhirat, jadi boleh 99 kali ganda hak saat ni. Kalau kita pergi beli benda hak hias tu boleh 1% nya. Molek dia, comel dia, tak ada orang nak royak dah lah dalam likungan harga 300 kok tu. Tetapi nak hidup banding dengan kalau kita hidup sipek untuk akhirat tu, hanya comel loteh hak 300 saat ni tu 1% saja.
Manakala kalau kita hidup sipir dalam peti khairat, peti kebajikan saat ni, tu bericat saat ni, jadi 99 kali gano comel daripada hak kita beli saat ni. Hak tu duk terhenti pada kita mikirlah, kita bersikap kita balas mana. Yang dikasihi sekalian, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, ia nak menjadi di atas muka bumi ini salah seorang khalifah untuk nak tadbir alam ni. Siapa dia? Iaitu Adam alaihi salam selaku Abul Bashariyah, bapa hak semua manusia, segala manusia tu mari daripada anak daging darah Adam alaihi salam, salure taliye daging darah Adam alaihi salam. Sini anak cucu dia tu, anak cucu hak saat ni khalifatullah fil ard, khalifah hak utama, hak pertama di atas muka bumi ni, anak cucu dia tu nak lah mana? Pasal kena gigi belaka, kena gigi terima pesaka di akhirat nanti. Banyak sikit. Tu soalan kita tu. Pasal pesaka tu kena terima pesaka. Sebab kaya dua anak cucu Adam AS terbahagi pada dua bahagian. Fariqun fil jannah, sepuak pergi kepada syurga, wa fariqun fis sa'id, sepuak pergi ke neraka. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Sepuak hak pergi ke syurga tu, anak cucu hak sepuak hak lek kanan saat ni tu, bezalah. Beza pesaka. Beza lah mana? Kalau kita kata syarat kita di atas dunia lah ni pesaka tu, tekahnya, sekiranya kalau pok mati tu deh, pesaka saat ni jatuh pada anak lelaki tu dua gie, mana kalau anak wanita tu segie saja anak betina. Tetapi hari akhirat nanti tu, orang panggil pesaka kita nak diterima, pesaka hakiki, hak benar kita tu, tak ada kira. Kadang-kadang tu, benar orang tino tu pula dah. Pesaka hak akhirat nanti. Sebab kalulah derma dia, hati dia sapa, tangan dia sapa, orang panggil gerbe jiwa raga dia, mata benar dia tu sapa, boleh jadi, bukan boleh jadi dak, tetap pesaka dia di hari akhirat nanti tu sangat tinggi, lebih bukan kata dua pala hak orang lelaki, sepala orang tino tu dak. Hak ni ujian sekaligus dengan beberapa alasan di atas dunia ni, kita tak perlu kecek lah sebab gapalah. Orang tino tu segie saja, manakala orang lelaki tu dua gie, tak perlu kecek. Tapi nak orang atas pesaka kita hak benar-benar tu, sekiranya kalau orang perempuan saat ni hati dia sapa deh, tangan dia pun alhamdulillah dia boleh derma tu, sebab ada banyak contoh-contoh dari as-salafus salih terdiri daripada orang wanita saat ni sapanya hati dia di segi derma tu. Lalu itulah habuai dia di akhirat nanti tu, bukan kata dua gie segie dak lah. Bergano-gano dah gie dia. Tetapi anak cucu saat ni tu, apabila dia pejam mata, dia naklah mana? Naklah mana? Nak jadi kata nak terima pesaka saat ni, nak jadi duduk senang untuk lagi akhirat nanti tu, ada dua tiga perkara. Seperti mana sabit pada hadis sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud apabila seorang anak cucu Adam alaihi salam saat ni, anak cucu khalifatullah di atas muka bumi ni, anak cucu khalifatullah di atas muka bumi ni. Khalifatullah ni kalau kita nak banding kata raja di atas muka bumi ni pada masa tu boleh juga. Anak cucu hak raja saat ni di atas muka bumi ni, ataupun anak cucu yang tadbir di alam ni ialah Adam alaihi salam. Apabila anak cucu dia tu mati, meninggal dunia, tak akan selamat lah, ataupun tak senang, kecuali ada tiga perkara sebagai perakan ciwik dia tu. Ia panggil perakan cara jadi senang di hari akhirat nanti. Di antaranya ilmun yuntafa'u bihi. Kita ambil lek belakang dulu. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat manfaat, ataupun dia sendiri tu dapat manfaat, ataupun yang lain dapat manfaat dengan ilmu itu tu. Ilmun yuntafa'u bihi, ataupun ilmun yantafi'u bihi. Tetapi ilmu ni kadang-kadang dia putus dengan sebab putusnya sebab-sebab dia tu. Seperti mana kalau ilmu ni mula-mula tu kok molek lah, tapi bermari generasi belakang-belakang tu dia jadi meleweng di segi talaqi, yang meleweng dia jadi giduk reka dalam hak ilmu hak tok guru. Asalnya tok guru tu ilmu dia ngajar dia betul-betul sungguh. Generasi hak pertama lepas mana tok guru tu duk molek lagi, mari generasi belakang-belakang sat ni kok meleweng situ, habis dalam ilmu yuntafa'u bihi. Napa dak? Jadi nak ayat kata
ilmun yuntafa'u bihi mula-mula tu sekira apabila duduk dalam garis hak Allah Subhanahu taala dan ajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila duduk dalam garis tu masih duk jadi comel lagi, tetapi beramai-ramai anak murid kok hak tu gitu, hak ni gini, hak tu jadi duk buka duk perebas sikit, hak tu duk reka kok habis dalam ilmu yuntafa'u. Ada sekat hak kata hak ada tu lah, tak ada kata nak berterus nak jadi luas, nak jadi berpanjangnya itu dak lah. Asas itu. Yang keduanya, waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh berdoa pada anak si mati saat ni. Berdoa pada si mati. Anak hak si mati saat ni berdoa pada ayah dia tu. Hak ni tu mula-mula tu kita bahagi pada dua bahagi. Anak kita tu ia jadi terbahagi pada dua bahagi. Ada anak hak soleh, ada anak hak tak soleh. So dari situ. Lepas tu kita jadi cabai dari situ. Anak hak tak soleh tu sifat tepi. Anak hak soleh pula dah di atas anak hak soleh pula dah terbahagi pada dua bahagi pula dah. Kadang-kadang anak hak soleh di diri dia soleh, tapi dia tak ingat kita ada buat amal ibadat cara dia gapo, tak ada berdoa pada kita. Diri dia, sikap gaya dia, tingkah laku dia, kelakuan dia tu baik, tetapi terlupa nak berdoa pada bapak. Soleh pada diri dia sendirilah. Jadi habis dah situ. Yang keduanya, apabila semata-mata tak berdoa situ tu, jadi tak sapa dalam kita, habis putus situ. Saat ni kita kata anak saat ni terbahagi pada dua bahagi, anak soleh dan anak tidak soleh. Nasallallahu alaihi. Apabila anak tidak soleh saat ni, tepi dah situ. Tinggalnya anak soleh. Anak soleh pula dah terbahagi pada dua bahagi pula. Ada hak ingat pada ibu bapa, ada hak tak ingat. Bukan kata dia tak ada soleh, tapi dia pesing lah, galik. Sibuk dengan kerja dia di diri dia, dia semaya, tapi nak berdoa pada ibu bapa ke apa tu dia tak ada. Dia berkalut dengan anak dia, berkalut dengan kerja dia, na'udzubillah min zalik. Jadi saja juga tempat kita nak tupai kita selaku si mati, saya nak tupai tu tak ada dah lah. So situ. Lepas tu yang kedua pula dah, anak hak soleh tu pula dah, sekira dia jadi berdoa pada kita tu, selama mana hidup doa pada kita kok tak ada apa lah duk sapa lah pada pahala pada kita tu. Habuai kita tu kita duk seni dalam alamul barzakh. Lepas tu nak untuk pergi di alamul mahsyar pun lagi seni. Tetapi anak soleh kita apabila dia meninggal dunia juga situ tu, habis dah lah. Tempat kita nak bergantung dengan dia tu, kita kata kita mati, tekah kita dengan anak kita 20 tahun dah. Kita mati umur 60. Pas anak kita tu 40. Kita buat banding muda-muda. Kerana tekah 20 tahun kita dengan anak kita hak sulung saat ni. Anak selaku anak soleh hak dah berdoa, hak kita dah ajar dia. Wahai kata ingat katalah kau ayah ingatlah katalah kau mek ni. Kalau mek mati, kalau ayah mati kau tolong berdoa kata. Tekah kita dengan anak kita tu kita kata 20 tahun. Kita umur 60, anak 40 tahun. Selama mana kita mati kita umur 60 tu, anak masih duk menyawa lagi, duk hidup di atas dunia lagi, duk berdoa kita hari-hari. Tetapi apabila dia meninggal dunia, umur dia 60 tahun juga sekiranya, dalam arti kata dia berdoa pada kita dalam jarak masa hanya 20 tahun saja. Habis dalam situ dalam 20 tahun tu, tak apa lagi lah. Jadi duk sapa doa dia, gapo dia, kebajikan dia kepada kita ke. Apabila dia sedekah, pasal sedekah biasalah dah. Selagi kita main nak kecek hak perakan, hak asasi. Lalu itulah, jadi doa dia kepada kita tu dalam jarak masuk 20 tahun. Tekah kita dengan dia kok, kita mati umur 60, dia duduk 40 tahun lagi. Tapi dia duduk doa kita dalam jarak masa 20 tahun lagi tu, sampai umur dia 60, dia pun meninggal dunia. Habis cerita situ, habislah pahala ataupun kesenangan kita mengenai kita ni di atas muka bumi ni, ataupun dia di atas muka bumi ni 20 tahun. Lalu itulah ada hak perakan, hak pesan tetap panggil lah langsung. Sama ada kita sendiri maupun anak kita, sama telah cucu kita, cicit kita juga, ialah sedekah jariah. Ni tak ada melewati sikit habuk dah. Sebab kalaulah ilmu yuntafa'u bihi adanya beberapa generasi lagi akan datang tu jadi melewati dengan ilmu tu mula-mula tu betul molek, lepas tu jadi duk bercabai, duk jadi duk jatuh pari, duk gelicir apa tu kok. Apabila lagu tu kok habis ilmu yang kita dapat manfaat. Anak soleh kita pun sekiranya kalau dia berdoa pada kita kok habis apabila dia pejam mata. Tetapi sedekah jariah ni ni panjang berterus lalu dah. Kita sendiri buat sedekah jariah pada kita, anak kita dalam tekah masa 20 tahun kita dengan dia tu, setiap ada kesempatan, ada munasabah,
ya wiwak sedekah jariah pada kita, hak tu tak ada orang nak royak lah. Kita sendiri pun buat dah, anak kita pun buat dah, kita pun ajar pada anak kita pun ajar pada cucu kita pun ingat kita. Semua pakat-pakat duk utama, duk duk berat hal sedekah jariah belaka tu. Hak tu lah hak senang sungguh-sungguh lah yang dikasih sekalian. Sebab itulah ruangnya kita, ruangnya al-hadarah al-waqfiyah ni, bukan kata hadarah kemajuan kita semata-mata kita nak duduk di atas dunia tak. Bahkan kemajuan kita tu sampai alam akhirat. Kita hari akhirat nak maju juga. Maju pasal mana? Supaya maju di atas dunia ni lah. Maju beza di antara orang tu dengan orang ni menurut kekayaan dia, kemampuan dia, kesenangan dia. Dia makin itulah hari akhirat. Tapi hari akhirat tu terhenti pada pahala dia. Kalaulah kita kata susah kita di atas dunia ni, kita selaku orang miskin. Tetapi kita derma juga sebagai sedekah jariah wakaf. Orang hak kaya tu di atas dunia ni duduk senang. Tapi buat kita dengan dia tu hari akhirat nanti beza dah. Kita ada 100, kita wakaf. Dia tu ada 1,000, ada 100,000, tetapi wak beli benda hak mewah. Ya tak khabar situ. Hak tu amat rugilah. Bila yang nanti sedah ya akhirat nanti, nasallallahu salamata wal afiyah. Sebab itulah ayat dia kata, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, kalulah aku buat untuk hidupku. Jadi nak ayat hidup hok ni tidak kira kata hidup lagi. Ya laitani qaddamtu li hayati. Bila dia kata belah tu, ucapan belah tu ucapan di hari akhirat nanti. Jadi ayat tam wakaf ni kok siapa dek nung lah sepada kata saat ni. Orang susah di atas dunia ni. Haknya ada 100 kok. Yang ni tu kaya ada 100,000 deh. Ya hak ni hak 100,000 tu dia beli ikutlah benar-benar hak mewah, hak kakah wei kemudahan bagi dia situ ke sini. Hak ni 100 ni semata-mata ni kata tak ada dah tempat aku ni ada sekarang lah. Kalau wasa nak jadi senang lagi ke datang duk nampak hati dia siapa mata mana dia ataupun mata hati dia tu siapa akhirat. Dia kata aku dengan 100 kok ni nak beli sepengah dia, nak duk senang mewah sepengah dia tu tak lagi dah. Takah teruklah 100 dengan 100,000 saat ni. Dia tu nampak duk rong gi mari kiri kanan dak pe belakang duk gi mari dengan gapo kakak-kakak. Kita ni tak ada orang nak buat lah mana kah? Cari peti di mana-mana sebagai sedekah jariah. Tak hak 100 kok tu dalam peti tu. Lepas tu nanti terima balasan insya-Allah taala. Itulah bukan kita buat balas tu dengan kecil hati. Kita buat balas tu dengan wawasan sangat tinggi, dengan jauh. Basirah kita tu siapa kata aku dengan 100 ni tak ada orang nak buat gapo. Kalau gitu kok mana peti kebajikan duk mana bohlah le peti tu tak apalah. Siapa masa pejam mata tu bukan kata nanti hari akhirat nanti tak tahu bila lagi Tuhan nak gulung langit bumi. Apabila dia pejam mata duk di alamul barzakh masuk le kubur tu dia senang lalu dah senang situ tu hanga kata gapo dia tu zahir dia nampak kata bomolek dengan tubuh dia, lahat dia tu, kubur dia tu, ke bumi dia tu, zahir dia nampak kata bomolek dengan tinggi dia, dengan lebar dia tu sekadar tu. Tapi hakikatnya sekira dengan yang 100 kok saat ni dia tak dalam peti khairat sebagai amal salih dan sedekah jariah yang niat balas tu ikhlas lillahi ta'ala. 70 serta kanan dia, 70 serta kiri dia, 70 serta sebelah kaki dia, 70 serta sebelah lek kepala dia tu luah jauh, raudhatun min riyadil jannah, satu kebun daripada beberapa kebun dalam syurga, selalu dah situ. Lepas tu dalam hal dia wasaksi tu kok mari taye putih comel. Dia kata siapa dia ni, siapa dia comel putih ni. Hak itulah dia kata aku sedekahmu, aku amalahmu, hak salihmu ni aku mari nak jadi temanmu hingga kesik. Dia tu kata tak ada apa, rasa sedap dah. Aku boleh lihat dia tu kok rasa nak klik nak bagi pada kita, tetapi nak klik tak boleh dah. Lalu itulah yang dikasihi sekalian, sebelum pada kita nak boleh bagi lagi, marilah kita bersama-sama dengan kita bahagia kita tu mengenai al-hadarah al-waqfiyah ataupun arayat tamwakah. Arayat tamwakah ni masya-Allah tabarakallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Apa saja kamu bernafkah daripada kebajikan, daripada kebaikan, nescaya beri kepada kamu tu dengan penuh-penuh. Hal keadaan kamu tak ada kena zalim sikit abuk. Lo ni tu kadang-kadang kita pergi buat baik kepada salah seorang gapo tu, dia tak ingat body bahasa tu hak ingat tu ingat gilah. Tapi hak tak ingat pun banyak pada hak ingat.
Walau bagaimanapun nak ayat hak ni kita dengan Allah Subhanahu taala Tuhan janji siap-siap dah apa saja kamu belanja daripada kebaikan dan kebajikan, nescaya kamu tu dapat dengan penuh-penuh. Hal keadaan kamu tu tak ada kena zalim, tak usah bimel lah sikit, tak usah bimel langsung-langsung. Dan juga Allah Subhanahu taala supaya kita nak jadi siapa tahap hak tinggi, dia kata lan tanalul birra, kamu tak dapat ketinggian albir hingga kamu tu bernafkah daripada perkara-perkara hakmu saya. Albir ni gapo dia? Albir ni salah satu makna albir, Nabi kata albirru husnul khuluq. Albir tu ialah elok perangai. Jadi bermakna ayat ni sekiranya kalau kita nak kata walaupun makna ayat ni kamu tak dapat kebaikan, kebajikan, ketinggian hingga kamu tu bernafkah daripada beberapa perkara-perkara kamu tu kasih saya. Tetapi kalaulah kita tukar albir, kita tak husnul khuluq, kerana Nabi SAW pengertian albir ialah elok perangai tu, lalu itulah kita nak sapa juga sini satu makna lagi, kamu tak dapat ketinggian dan elok perangai hingga kamu tu bernafkah dengan apa saja kamu tu kasih saya. Jadi jelas dah lah kata di antaranya elok perangai kita tu ialah kita bernafkah dengan beberapa perkara kita saya. Saya saat ni gapo? Bukan kata nanti ada 10 saya tu semua tu dak. Ya kadang-kadang kita ada dak lo. Ataupun ada dua perkara, ada dua. Lepas tu kita wiso, saya dah so lagi. So lagi tu untuk kita, so lagi tu untuk derma kerana Allah Subhanahu taala. Sining ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba dirham khairun min alfi dirham." Kadang-kala satu dirham tu lebih baik daripada 1000 dirham. Sebab gapo? Sebab orang ni ada hanya semata-mata ada sekadar 2 dirham ya. Ya wi satu dirham dalam arti kata dia wi separuh. Adapun orang lagi tu ada ribuan dan jutaan dirham, hanya ia keluar 100,000 juga tak ada sakit lagi. Situlah no kata apabila balas tu berarti sapa hati kita tu. Ta'alluq kita cita-cita pada alam akhirat, cita-cita kata kita ni nak imarah bermining dengan wakah seperti mana Allah Subhanahu taala dia perakat kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, iaitu ayah kita tu Adam alaihi salam dan kita selaku anak cucu dia tu ni siapa ni salah satu gambarnya khilafatullahi fil ard. Satu makna ialah al-hadarah al-waqfiyah, kemajuan dan tamaddun wakaf. Lepas tu apabila kita kenal kata al-birru husnul khuluq dan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, gapo dia husnul khuluq sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling hampir sekali, orang yang paling dekat sekali dengan aku hari kiamat ni ialah orang paling baik akhlak dia. Tu baik kok tu pula dah dah. Jadi temu di situ pula. Hampir dengan Nabi kok gapo? Cuba kita mai kata. Kalaulah Nabi dia dapat al-maqam al-mahmud, maqam yang terpuji, yang paling tinggi sekali, tak dapat daripada yang lain. Seperti mana kita setelah mana kita dengar orang azan, kita berdoa atihil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Maqam mahmud ni semata-mata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala bagi kita ni hak maqam dekat dengan maqam tinggi itu ialah al-firdaus, jannatul firdaus. Pas Nabi SAW bersabda, Inna aqrabakum minni majlisan. Sesungguhnya, dan sebenarnya orang yang paling dekat dengan aku, majlis, tempat kediaman dia di hari akhirat nanti, dekat dengan aku sekali, berhampiran dengan aku sekali, ialah ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling baik, sangat comel akhlak dia. Pas comel akhlak dia, gapo dia, balas mana rupa dia tu? Hak Nabi kata saat ni, albirru husnul khuluq. Albir tu ialah elok perangai. Lepas tu elok perangai balas mana? Albir saat ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tak dapat albir hingga kamu bernafkah pada jalan Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara hak kamu tu kasih saya. Ikutlah hak mana hak kita kasih saya. Seperti kata saat ni, tak nanti kata kasih saya benar hak mahal, mata belia ke cicing belia, je hak mah ke gano gelai hak
berat 5 kok ke berapa kok lagi, bukan kata di situ. Dok, kira kata kita ada koda-koda tapi ada sekodan ni. Tetapi kita utama antara hidup kita di dunia ni dan hidup kita hari akhirat nanti. Utama di segi mana kita ada banding. Jangan terlupa saat ni kita ada 3 bahagian. Darurah, hajjah, hiyah. Kita pergi ambil hak ni, tinggal hak hiyah saat ni. Darurah kita campin makan. Kita hajat teh kita kok tu kok ni kandera kita gapo tu bukan kata tak saya beli. Tetapi apabila masuk dalam likongnya, dalam kerak, orang panggil gapo dan garis hak hiyah tu kok, kalau kita boleh tinggal hak tu dengan untuk kita nak hiyah akhirat nanti, hak ni lah hak kita sayang. Benar hak hiyah kita tengok comel hak hiyah, tapi tak apalah. Aku nak tinggal nak beli benar perhiasan sana dengan tujuan aku nak bernafkah pada jalan Allah. Aku kasih saya benar hak hiyah ni, tapi pejam mata dulu. Pejam mata nak utama hak ni dulu. Hak tu dapatlah tahap albir insya-Allah taala, seperti mana setelah mana Abu Talhah radhiyallahu anhu beliau dengar ayat ni, beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lalu itulah, dan sekasih-kasih sebaik-baik sesaya-saya hartaku pada aku ialah berhak, iaitu kebun berhak. Wa innaha sadaqatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya harta aku, kebun aku berhak ni, aku sedekah untuk nak wakaf pada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Arju birraha wa dhukraha 'inda Allah. Aku berharap itu dengan perangai aku buat balas ni, aku berharap balas ni dengan orang panggil apa ni, kelebihan semata-mata hak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka letaklah di mana saja kamu kasih wahai Rasulullah, yang mana Tuhan wi taufik padamu ya Rasulullah, untuk nak letak mana harta benakku ni, iaitu kebun. Lalulah baginda berkata, "Bakh dzalika malun rabih." Oh, masya-Allah, itulah harta benar hak jaya, harta benar hak pesing gapo dia ni, harta benar hak pesing hak berhutang. Harta benar hak berhutang, masya-Allah. Sinilah wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku tu nampak kata sepatut Rasulullah dia kata, aku nak wayak kat mung ni, kata mung tu sepatut takwi pada orang panggil kaum karabat. Kaum karabat kita tu kalaulah kita dak memikir kaum karabat semata-mata kaum karabat belaka juga, ya tak sudah. Kaum karabat kita belaka, kita tengok kiri kanan kita, belakang depan kita, hulu hilir kita naik jatuh tu susah belaka, tempat tek kita masyarakat susah. Tetapi apabila kita main memikir untuk ummah gatik-gatik, ada sikit sebanyak kita bagi 2-3 kaum karabat kita hak dekat benar tu sebahagian. Kaum karabat kita tu dekat di segi jauh di segi daging darah kita, sailerat kita tu jauh sikit, tapi dekat gapo ni, rumah tetangga kita tu dekat dengan tepi apa panggil jiran. Tu dia karabat di segi tu, tapi di segi pupu poye tu dia jauh sikit. Adapun ada spesial lagi tu dekat kaum karabat talian darah kita, tetapi dia duduk kono, dia duduk Komunistan, duduk kok kawe tu. Tak tengok kita bagi 3. Hak dekat dengan tepi rumah kita sekalipun dia pupu poye kita hak jauh sikit, spesial. Lepas tu hak duk jauh, hak susah-susah, hak duk ko jauh mana tu, tapi talian daging darah dia dekat dengan kita, hanya kampung halaman dia tu halau jauh. Spesial yang kedua. Lepas tu untuk ummah negatif, spesial yang ketiga. Di antara hak pesen ummah kita ni di tempat kita di masa sekarang ni, Madinatus Salam. InsyaAllah ta'ala terutama markaz Islami yang dikasih sekalian, dengan tujuan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami ni menghidupkan orang mati, dan kami tu catat apa saja mereka itu tu buat kebajikan di atas muka bumi ni, kesal-kesal mereka itu tu di atas muka bumi ni. Gapo kesal kita? Kesal kita tu, kalaulah takdir kita pergi meninggal dunia kok, kesal kita hak saning. Tanah wakaf kita, hak kita buat sejik, hak kita buat tadika, Quran kita hak kita bagi, seperti mana sabit pada hadis Abi Hurairah, kita nak ayat lagi deh. Semua ni panggil kesal-kesal kita belaka. Kita tu kadang-kadang kalau jadilah
tulis keraka gak sekadar tu. Kalau lah tak hancur tulis kita pun, walau bagaimana dalam bentuk mana pun, rupa mana pun, kesan kita tu ada. Wa kullu syai'in, dan setiap dan segala sesuatu tu ahsainahu, kami catat, tak terlupa sekalipun, fi imamin mubin, dalam catatan yang paling nyata. Lepas tu catatan tu, imam tu catatan duk depan pula dah. Kebahagiaan kita tu bari-bari kita buat, jasa kita, bukti kita, pengal kita tu duduk depan kita. Apa makna kata duduk depan kita? Cuba kita suluh. Kita duduk di pada mahsyar, duduk berdiri cacir, panah pun panah, dahaga pun dahaga dalam satu hari ya, tapi jarak masanya 1000 tahun. Lepas tu benar duduk depan kita tu kebajikan belaka. Kita mari tengok, mari tergambar kau benar duduk depan kita, satunya di antaranya sepengah kancun kita tu. Ia mari duduk jadi benteng, mari duduk tepi perkara-perkara hak orang panggil gapo ni, kemalangan kita di pada mahsyar juga. Jasa baik, budi bahasa kita hak baik kita tu duduk depan jadi pongkan kita dah. So situ. Yang keduanya dia dah jadi kebajikan kita duduk depan kita, apa kita rasa senang dah lah. Ada segala-gala benda baik depan kita. Kita pun jadi nanti turut belakang lah. Ya pakai dia hajar kita pada jalan yang baik. Karena Tuhan janji dah. Perkara-perkara hak baik ni yang panggil gapo ni, menjolokkan kita pergi kepada kemudahan kita, pergi kepada jalan syurga. Apabila kebajikan kita, pengang kita depan saat ni tak ada apalah, satunya jadi kita senang hati. Nampak kata kebaikan kita, kebajikan kita tu, wakah harta benar hak kita wakah tu depan kita. Kita boleh tupai teduh dah situ so. Yang keduanya kita kata mancai. Aku ni tak ada apalah. Nanti buka buku catatan balas mana pun, kebaikan banyak di depan ni. Jadi dia rasa sedap rasa. Apabila dia sedap situ, dia rasa bahagia lah. Hak tu lah dia jadi wujuhun yawma idzin nadhirah. Di antara orang hak parah rupa dia tu, sengur di akhirat nanti sebab dia rasa seronok. Ada kebahagiaan. Kebahagiaan dia buat bila? Dia buat masa learning lah. Dalam masa, kadang-kadang dalam hanya 20 tahun. Lepas tu dia meninggal dunia, kadang-kadang sampai 30, kadang-kadang sampai 40. Walau bagaimanapun nak kata, balas-balas mana, lanjutlah mana pun sebentar je lah. Kalau nak banding dengan hari pertama 1000 tahun tu kok. Kalau lanjut kita buat kebajikan 100 tahun, berapa tahun pun, sebentar je lah, sama tu lah kalau sikit pada tu lagi. Tetapi, nak ayat kata kita senang teruk di sana tu. Situlah yang dikasihi sekalian. Apabila kita memahami akan hakikat ni, kita mengerti akan hakikat ni, saya tak berasa kata kita tak ada berasa segih, tak ada berasa enggih nak sekadar kata 100, sekadar kata 500, sekadar kata 700 tapak ataupun lebih pada itu lagi. Kerana apa? Semata-mata kita buat perkara ni bukan dengan untuk kata tapak di tanah, di kapal tarung saja dak, di Madinatus Salam saja dak. Bahkan ini untuk kita, jeka kita, depa kita, satu taramit kita tu untuk selamat kita di akhirat nanti. Seolah-olah kata kalau kita banding gak deh sekaligus lah. Kalau kita duduk berdiri di atas muka bumi ni, berdiri sekadar kata kita tapak kaki. Kalau kita berdiri tu atas tapak kaki deh. Lepas tu tapak kaki kita rasa teduh dok lagi kalau kita berdiri di tempat teduh dah. Tapi kalau keteduhan tu luas lagi, kalau lebar dia tu lebih lagi, kalau tinggi dia lebih pada kepala kita lagi, lebih pada kaki kita lagi, lebar tu kiri kanan kita lebih lagi, depan belakang kita lebih lagi, cerak kita teduh tu sedap lagi. Apatah lagi dah akhirat nanti, matahari tu jauh dengan kepala kita hanya sejauh 1 mil saja, 1000 batu ya. Apabila 1000 batu tu kita berasa boleh kok. Tepat kita teduh tu boleh kita kibar banyak lah. Nak pusing, nak musim ligik pun tak ada rasa bimbang sikit apa. Hak tu terhenti pada beberapa tapak hak kita mampu buat di atas muka bumi. Kalau kita kata mampu, tak mampu juga, kita tak usah kecil hati sangatlah. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tetapi keazaman kita balas-balas mana nak jadi senang di akhirat nanti menyebabkan kita tu berasa kata kita mampu. Sekaligus kita tak mampu. Tapi bukan kata sekadar jadi siapa butek tu dak lah. Apa panggil 2-3 perkara saat ni kita boleh tinggal hak hiyah gatik, kita hak hajat tu gatik kita boleh tinggal gatik-gatik. Hanya kita gida ambil hak darurat, hak campen saja tu, tak ada apa dah. Kalau kita tak setinggal hak hajat pun tak ada apa, ambil hak gapo dia ni hak darurat tu gatik dah, lepas tu hajat gatik, pas hak hiyah tu kita tinggal. Ataupun yang ketiganya, hak hiyah tu kita buat gatik-gatik. Terik ning bulan ning kita rasa ingin gapo hak perhiasan tu kita guna gatik.
Lepas tu bulan depan tu ataupun bulan ni kita utama hak kebaikan kita, kebajikan kita tu dulu. Lepas tu bulan depan tu kita beli hak bahasa-bahasa kita nak. Ya duk di kita masalah. Kalau sepotong kertas keping tu duk di kita nak garis. Garis bulan ni nak utama hak iyah dulu ke nak utama hak kebaikan kita duk di kita. Kita buat ngok peramal sikit sebanyak bulan ni. Deh. Bahasa kata kalau bulan ni ya terutama pada bulan Ramadan enggak kita nak utama benar-benar hak akhirat lah. Tinggal hak hiyah tu dulu. Bawa mai hujung-hujung hak tu gak. Tak ada apa lah. Bawa masuk kata bulan masuk bulan hak Syawal tu gak. Berasa kata nak hiyah sikit sebanyak rumah tangga kita. Ala kulli hal kerana kita buat dah. Itulah yang dikasihi sekalian deh. Kita tu dalam sekitar pukul 5.30 setelah lagi tu kita akan break sebentar sekitar 10 minit. Deh langsung lagi ni. Boleh lagi lah sebuah hadis yang dikeluar oleh Imam Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengar hadis sikit dah. Kita dengar hadis ni dengan baca dia tu serta makna dia. Baca kita dengar hadis tu nak atau pesanan Nabi lah ataupun bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu makna lagi garis hak Nabi buat garis panduan untuk nak jadi kita selamat di akhirat nanti. Dia kata gana inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya perkara-perkara yang turut berlaku orang mukmin daripada amal dia dan kebajikan dia setelah mana dia mati tu perkara berikut. Satunya ilman nasyarahu, ilmu hak dia sebar. Ilmu hak dia sebar terkelik pada takdir lah. Awak-awak kalau generasi duk buat molek lagi, tak ada meleweng, tak ada jadi jatuh parit gapo, tak ada giduk reka gapo tu, selamat, tak ada apa. Yang keduanya waladan salihan tarakahu, anak saleh dia tinggal anak saleh. Ya didik anak dia tu, anak dia berapa tu usaha jadi duduk dalam lingkungan orang saleh belaka tu berdoa. Tetapi ada pada satu tempat tu satu masa boleh jadi putus juga seperti kata saat ni lah. Kalau anak saleh pada diri dia saleh tapi terlupa nak berdoa pada ibu bapa pun nak tupai tak boleh juga. Ataupun dia berdoa selama mana dia hidup. Apabila dia pejam mata turut pak dia, turut mek dia pun habis juga situ. Wa mushafan warathahu, dan Quran dia mewarisi Quran. Subhanallah. Nabi guna bahasa terwaris Quran. Mana kata mempesakaan Quran. Jadi pesaka Quran ni. Quran ni bukan kata semata-mata kita beri sebuah Quran tu jadi pesaka, tak, bahkan kita mengajak orang tu satu bentuk pesaka juga. Kalau kita pergi kacuh dua-dua tu lagi dah ataupun tiga pula dah. Satunya kita mengajar sodah, yang keduanya kita beri buah Quran tu gatik. Yang ketiganya kita buat tempat kediaman hak mana nak ngaji tahfiz Quran tu. Hak ni kalau kita boleh buat tiga-tiga ni terutama untuk guru Quran gak, masya-Allah la quwwata illa billah. Tu guru Quran sana dia hajar anak murid dia tu akan qiraati. Lepas tu dia beli Quran dengan duit dia tu beri kepada anak murid. Beri dengan duit dia lah, bukan kata dok ambil hak orang hak derma tu, dok ambil hak derma pun tak ada salah, tapi dia cita-cita nak beri hak duit sendiri kata. Sebuah Quran 120 kok 200 hak mana hak budak main mengaji dengan dia yang mengajar lagi, lepas tu beri Quran free pula dah dalam lingkungan 200 kok tu. Lepas tu yang ketiganya ada sikit sebanyak duit dia tu dia beli tapak untuk nak bangun ni ataupun tempat markat pusat Quran tu pula dah. Lepas tu seterusnya tu kalau ada bangun ni projek Al-Quranul Karim, ya wi pula dah. Kita berhenti sampai 3 perkara ni insya-Allah taala. Lepas tu lepas break 10 minit ni kita langsung lagi perkara-perkara yang turut berlaku orang mukmin daripada amalannya dan kebajikan dia setelah mana ia tu mati. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projek ummah bukan pribadi dan kumpulan tertentu, kerana manfaatnya bukan satu puak atau kumpulan, tetapi selaku rahmatan lil alamin, termasuk pada orang-orang Islam dan bukan Islam bersama. ปัตตานียายามดินุสลาเป็นโครงการในฝันที่เราทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทุ่มเทเสียสละเราอยากจะเห็นชุมชนที่คนมีคุณธรรมและคนมีคุณภาพชีวิตที่มีศักยภาพ เราฝันจะเห็นโรงพยาบาลมุสลิมที่สร้างโดยมุสลิมหรือโรงพยาบาลอิสลามในประเทศไทยเนี่ยมาตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมุสลิมนั้นมีการปฏิบัติศาสนกิจในการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงกระทั่งตายผูกพันกับศาสนาอิสลามทั้ง
ทั้งสิ้นเราทำธุรกิจกับดุนยามามากแล้ววันนี้ธุรกิจของอัลเลาะห์ตะอาลาเกิดขึ้นที่ปัตตานีของเราธุรกิจตัวนี้มันไม่มีวันจบครับจากเราเกิดโลกดุนยานี้จนถึงวันอาคิเราะห์ผลบุญนั้นจะคิดตลอดไป Manakala Madinatus Salam lahir di sini sebagai orang petani ni berasa beruntung dan berasa bertuah. Kerja ni tak akan berjaya dengan seorang. Kita kena pakat kerja beramai-ramai dan barakah tu untuk orang semuanya. จากเสาเข็มต้นแรกที่ได้ตอกลงไปจากดินเม็ดแรกที่ถูกถมลงไปมันตอกเข้าไปในจิตใจของเราด้วยซึ่งเป็นการตอกย้ำเข้าไปในจิตใจของเราด้วยว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรด้วยตัวของเราเองคนหนุ่มสาวเป็นคนที่มีพละกำลังมหาศาลเป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกๆการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อคนหนุ่มสาวได้โดยเฉพาะโครงการมาดินัตุสลัมที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกัน Marilah kita sama-sama buat harta wakaf kepada diri kita dan anak beranak kita. Kita wakaf di petani berarti kita wakaf untuk diri kita. Maju petani adalah maju kita. ผมรู้ว่านักธุรกิจของเราวันนี้เงินซะกาตมากมายขอให้พี่น้องร่วมกันทุ่มให้ซะกาตกับมูลนิธิมาดินัตุสลัมถ้าพี่น้องฝันจะเห็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์แบบพี่น้องก็ต้องมาช่วยในการบริจาคสมทบทุนเราฝันจะเห็นในเร็ววันนี้โรงพยาบาลมาดินัตุสลามเราฝันที่เรื่องของอนาคตมากอย่างเช่นบอกเรื่องของชุมชนวะกัฟที่มีรายได้สามารถสร้าง long term income ขึ้นมานะมันไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนแต่นี่เราฝันอยากจะเห็นขึ้นมาพี่น้องที่มีส่วนในการสร้างวะกัฟในโลกนี้ก็ได้ประโยชน์แล้วคือสร้างความเจริญมีบารักะห์ในกิจการต่างๆที่เราใช้โดยเงินวะกัฟโดยเฉพาะผลบุญที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะห์จนกระทั่งกลายเป็นสวนสวรรค์ที่เราได้รับประโยชน์ครับและคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการให้ได้เช่นเดียวกันวะกัฟที่ดินตารางเม็ดละ700 บาทติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ090-201-4004หรือร่วมบริจาคโครงการมาดินัตุสสลามกับ2บัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยวะกัฟความดีที่ไม่สิ้นสุดวะกัฟที่เราทำไปเป็นอามานในหนทางของอัลลอฮ์Ramadan is the month of mercy. Ramadan is the month of fasting. Ramadan is the month of giving. Ramadan is the month of the Quran. Ramadan is the month of patience. Ramadan is the month of sacrifice. Ramadan is such a fruitful month for gaining lots of hasanah. Ramadan, 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 Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. Ramadan, 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 Ramadan. Sedekahun jariyahคือทางกุศลอันไหลรินวะกัฟที่เราทำไปเป็นอามานในหนทางของอัลลอฮ์ในอดีตเนี่ยผมบอกประเด็นนะเวลาเราเห็นคนอาหรับเราทิ้งนะตอนแรกว่าทำไมคนอาหรับอย่างเช่นวันก่อนเห็นคนมาคนหนึ่งแต่งตัวห่อซ้อนนะ2-3 วันไม่ได้แต่งไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะใส่แบบคนธรรมดามากแต่ว่าบริจาคทีนึง30 ล้านมาชาอัลลอฮ์นะอันนี้คนอาหรับแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เราก็ไม่ได้แปลกใจในคนอาหรับทำไมว่าเขาอยู่กลางทะเลทรายถ้าเราดูความแห้งแล้งความไม่อุดมสมบูรณ์กับเราแต่เนื่องมาจากใจที่โตนะใจที่มันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจที่โตใจนักเลงเวลาบริจาคจริงๆอันนี้คงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งแต่เราให้ปัจจัยให้ริสกีเขามากเลยคนนี้อายุเท่าไหร่นะอาจารย์อายุประมาณสักผมว่าประมาณ50ต้นนะอันนี้เป็นนักธุรกิจแล้วก็ที่ผมเคยเขียนใน Facebook ให้ลูกชายบอกว่ามีลูกชายก็บอกว่าเขาดูฝรั่งเวลาเขาจัดเขาไปแพ็คกิ้งอาหารนะอาหารที่เขาจัดเลี้ยงที่มีเหลือแล้วก็ไปส่งช่วยเหลือคนยากจนผมว่าที่จริงสิ่งนี้แหละเพื่อนของผมที่ชาวอาหรับมานะเขาทำอยู่ในซาอุดีแต่เนื่องมาจากคนมุสลิมเขาไม่อยากจะโชว์โอ้อวดเขาอยากจะทำให้คนทำความดีแบบมือขวาทำแล้วก็มือซ้ายเนี่ยไม่รับรู้แต่นั้นเขาทำมานานแล้วคนนี้เนี่ยเขาเคยล้มละลายเป็นคนที่ยากจนมากแต่บริจาคมหาศาลมากครับและเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติบางทีอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นการตอบแทนนะเป็นการให้เหมือนกับอัลลอฮ์จะให้เพิ่มพูนเนืมัตละอินชักรตุมละอาซีดันนะกุมเมื่อเราชุกรอัลลอฮ์ชุกรที่อัลลอฮ์ให้ริสกีแล้วก็ตอบแทนอัลลอฮ์โดยการบริจาคดังนั้นสิ่งที่เป็นประจักษ์ชัดเรื่องของประชาชาตินะเห็นไหมตอนที่เรา
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าคนมุสลิมในประเทศไทยสามารถบริจาคให้พี่น้องในบอสเนียในโคโซโวในอิรักต่างๆและอาจารย์รันไปหลายแห่งในซีเรียตอนนั้นเราคงตอนแรกไม่คิดนะเพราะเราคิดว่าเรายากจนเราเป็นคนมือล่างคอยมือขอตลอดหน้าที่ก็สมองแต่พี่หลังจากที่เราไปบริจาคบอสเนียหลังจากนั้นการบริจาคจากต่างประเทศโซมาเลียด้วยจ้ะโซมาเลียหลังจากทะลักมาผมว่าเนื่องมาจากเราเป็นมือบนไปให้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ยกระดับเราในการบริจาคจากต่างประเทศมามหาศาลแต่เราก็ต้องออกมาอีกบริจาคแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มมาอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยกระดับอุมมะห์ขึ้นมาดังนั้นสิ่งนี้แหละเราไม่ใช่อุมมะห์ที่ต่ำต้อยแล้วนะเราไม่ใช่ต่ำต้อยไม่ใช่เป็นคนมือล่างคอยรับบริจาคแต่เราจะเป็นประชาชาติมือบนคือทางกุศลอันไหลรินวากับที่เราทำไปเป็นอามันในหนทางของอัลลอฮ์ชีวิตของมุสลิมคือสวรรค์ฟิรเดาซีหากมีใครต้องการสิ่งนี้ต้องทำอย่างไรดีขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทรงประทานมุฮัมมัดผู้ชี้นำทางให้เรามีแสงสว่างคอยส่องทางเดินฮัมดัลลิลลาห์ศอลาตันอะลารอซูลิลลาห์นบีมุฮัมมัดpembawa jalan benar menabur ilmu wahyu dari semoga umatnya dirahmati Madinatus Salam เชิญชวนให้เรามาทำความดีที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีวันสุดท้ายซอดากอตุนญาริยะคือทานกุศลอันไหลรินวากับที่เราทำไปเป็นอามานในหนทางของอัลลอฮ์ชวนให้เรามาทำความดีที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีวันสุดท้ายซอดากอตุนจาริยะคือทางกุศลอันไหลรินวากับที่เราทำไปเป็นอามานในหนทางของอัลลอฮ์วากาฟที่ดินตารางเม็ดละ700 บาทติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ090-201-4004หรือร่วมบริจาคโครงการมาดีนาตุสสลามกับ2บัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยวากาฟความดีที่ไม่สิ้นสุดวากาฟที่เราทำไปเป็นอามานในหนทางอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Sekali lagi sedang yang dikasihi sekalian, sedang pendengar lagi sedang penonton yang dikasihi sekalian, kita berjumpa pula dengan pusingnya yang kedua lah. Dah. Insya-Allah taala masih lagi kita bersama dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanati ba'da mauti." Di antara perkara-perkara turut berlaku seorang mukmin daripada amal dia dan kebajikan dia setelah mana dia mati, ialah kita bila sana ilmu hak dia sebar dan alat soleh hak mana dia
tinggal anak soleh saat ni, dalam arti kata dia didik jadi anak soleh. Manakala yang ketiga tu mushafan warathahu Qur'an, yang ngajar Qur'an dan dia beri Qur'an pada anak murid dia, dan mata benar harta benar dia tu dia buat jadi bangunan ataupun pusat ataupun tanah untuk buat pusat pengajian Al-Quran tu, masuk dalam mushafan warathahu juga. Seterusnya au masjidan banahu, ataupun sebuah masjid yang dia tu bina. Sama ada dia bina masjid sebuah cukup ataupun sebahagian daripada masjid itu dia beri sumbangan bantuan untuk membangun masjid itu, itulah salah satu di antara amal dia dan kebajikan dia yang turut belakang dia. Turut belakang saat ni 3 perkara turut belakang. Harta dia tu, hidup mengatar dia, mutu, kereta turut belakang dia, sapat kubur, anak keluarga dia, anak isteri dia, kaum kerabat dia tu turut belakang selaku ittiba'ul janazah, ikuti janazah tu kok. Lepas tu amal dia 3 perkara ni hak pergi ngasih matilah, hak turun tangga tu kok. Turun tangga lepas pada turun lepas mayat janazah di masjid kok. 3 perkara ni. Kaum kerabat dia tu, anak isteri dia naikkan derajat dia, kalau kereta bank pun kereta bank, kalau kereta tamada, kereta kek pun kereta kek, kalau mutu pun gitu belakang jenazah dia. Jadi harta benda dia hak saning dan kaum kerabat dia, lepas tu amal dia. Gigi siapa di situ bawa kata nak turun lalu bel tu kok, demo ni berhenti belakang. Kereta mutu tu duduk di luar pagar dah. Duduk di luar pagar lagi dah. Dah kereta mutu tu tak boleh masuk dalam kawasan kubur, kena duduk di luar pagar. Hak boleh masuk tu pula dah sebahagian daripada kaum kerabat dia. Dalam arti kata kalau lelaki tu boleh masuk, kalau perempuan duduk di pagar kubur juga, tak boleh masuk dah situ. Lepas tu apabila setelah mana kamu dah kok, hak turun sekali dengan dia benar, amal dia saat ni, kebajikan dia. Kalau kebajikan dia hak buat sebetul sebagai sedekah, seorang panggil sedekah maqtu'ah, musa'adah maqtu'ah, semata-mata dia buat uri jadi sekaligus tu, dia boleh lah jadi lama dia lama mana tu, buat dia tu. Tetapi kalaulah dia uri jadi bentuk sedekah jariah, hak tu duduk bersama dengan dia, duduk cerah kubur dia, hengok kesik. Masya Allah la quwata illa billah. Sebab itulah yang dikasih sekalian, marilah kita renung balas-balas ni, marilah kita insaf dengan diri kita sendiri. Kita tinggal perkara-perkara hak kita boleh tinggal daripada perkara perhiasan dan perkara hak orang panggil hajiat kita yang keluar, yang luar daripada tuntut teks kita benar-benar kok. Kalau kita boleh tinggal situ demi untuk kita nak insaf dengan kita sendiri di alam al-barzakh, insya-Allah taala itu paling comel. Dan di antaranya juga yang dikasih sekalian, baitan libnis sabili bana. Ya buat sebuah rumah untuk orang lalu jalan, orang hak susah. Ya buat berek ke pelajar wanita, ya buat berek pada pelajar lelaki, ataupun ya buat rumah pada orang mu'allaf. Demo sebelah lek hilir tu, masuk Islam, mari tempat kita nak mengaji, tempat kita tak ada tempat duduk gapo kok. Kita boleh wilayah sikit sebanyak kok dia, bersejeng kagano koda-koda turut kemampuan kita. Tengoklah tuntut teks kita tu kita tanya lagi kita, mas'uliyah kita, tanggungjawab kita menurut kemampuan kita, menurut kelawasan kita. Kalau kita kelawasan kita tu tinggi, mampu, boleh kita buat baitan paling comel bagi Ibnu Sabil, kita tu kena tanggungjawab akhirat turut kelawasan kita lah. Kita nak gitu, nak cari orang panggil nak cari kedawak kita tu boleh jadi luluh lah di atas dunia ni alasan, tetapi hari akhirat nanti tu nak luluh kedak lah. Hak tu bime-bime. Tetapi sekiranya kalau kita buat dengan ikhlas hati sungguh, buat dengan kemampuan kita betul-betul sungguh, insya-Allah taala selamat demi untuk baitan libnis sabil. Lepas tu seterusnya juga au nahran ajra, ataupun sungai ataupun air mata, dia pelari air mata saat ni. Dah cari nuatlah mana nu jadi orang mampu pada air, ya pergi gali telaga kagano, kaya wak jadi cara mari belah air, dah tak ada jalan kok mana tu kok. Sebab itulah yang dikasih sekalian sini. Kalau kita nak kecek sikit sebanyak mengenai kata pelari air ataupun gali sungai gapo gali cara ni, sekaligus orang hok duk dalam tadbir barihan tepat teh tu, kalaulah tepat ia nak jadi kebajikan sungguh tu, ia kira kata mikir kata tak apalah,
Aku buat dengan ngeperaman, aku boleh utungnya tapi tak sah utama utungnya hak dunia. Ambil utungnya hak dunia gati-gati sekodah-sekodah jadi geberak kita kata kurungkan hak turun sani projek hak turun melalui tadbir kita sani. Kita nak juga gatik-gatik tapi ambil tak ada salah, tetapi kita besar kata ngeperaman turun senyap mana acu boleh kok sebanyak mungkin kita jadi dekat-dekat hampir nak habis ngeperaman ni demi untuk jadi dapat pedah nak manfaat tu manfaat umum. Walaupun tak boleh nak masuk dalam kocek kita sedikit pun. Kalau lah boleh masuk kodah-kodah, tak ada salah. Hasanah di atas dunia, tapi kena utama hasanah di akhirat nanti deh. Bukanlah semata-mata projek turun berapa-berapa, 60% kok kita, 40% untuk masyarakat umum juga. Wasa kata rugilah kerana tuntut kita untuk asalnya turun projek saat ni untuk masyarakat umum. Tapi kita geduk utama 60% untuk diri kita kok, 40% untuk masyarakat umum tu. Kalaulah kita tak kata hengkel tua pun, ia jadi khianat juga situ. Kalaulah yang kita bagi 50% tu pun nak masuk dalam hengkel tua lagi dah. Utama diri kita sendiri dah. Kerana asalnya projek turun tu untuk masyarakat umum, manfaat umum bermula tu. Lepas kita bagi 50% tu. Jadi nak kata titik peluh kita 50% kita duduk dalam air ni, duduk gi mari duduk atas meja gapo, naik kereta dalam air juga, kita tengok kawasan tu juga dalam air juga. Dengan kita ambil 50% daripada jumlah ngeperaman tu, dia wasa kata masuk dalam hengkel tua lagi lah sikit-sikit lah. Tetapi kalau kita gelajak 60% untuk kita, 70% untuk kita, hanya 30% dan sekurang pada tu lagi ataupun lebih pada tu sikit, tak sampai 50%, dalam arti kata kita khianat amanah selaku kita ni, ada dah habuai bulan ni kita, gaji kita tiap-tiap bulan tu ada dah. Lalu itulah yang dikasih sekalian, kalaulah kita mikir cara arayat tam, kalau kita mikir belah ni sungguh, nascaya maju tempat kita. Kita kira kata, kita nak duit kocek kita pun tak mampu. Belalah dengan amnat kita, dengan tanah tangi kita leseng, anuyat, mak kerongkan tu, lepas tu, tak ada apa lah dengan leseng kita tu, kita walaupun kita tak ada derma sedikit pun, mudah-mudahan berjalan dengan sungai, dengan carok sana, dengan gapo, dengan pan kita berjuta-juta, seolah-olah kata dengan tanah tangi kita tu, kita derma juta juga. Tapi apabila kita nampak basirah, mata hati kita tu nampak akhirat nanti, iaitu ya laitani qaddamtu li hayati. Tetapi selama mana kita ngakali kita harga, kita tanah tangi, kita leseng mak kerongkan tu 60%, 70%, 80% daripada jumlah ngeperamal tu kok, dia wasa kata tak betul situ. Kerana tanah tangi kita tu bukan dengan harga 80% dah. Yang noi habis-habis tak ada 10% gitu. Itulah yang dikasih sekalian. Kita mikir ni bukan kata nak kata pada siapa-siapa dak, kita nak kecek kaedah umum. Nak kecek kata hadarah waqfiyah, arayat tam wakaf ni, arayat tam maju tempat kita ni, kita kena mikir pesan ni. Mikir pesan kita wakaf di segi orang panggil tanah tangi kita wakaf di akal fikiran kita, naklah mana nak jadi maju masyarakat kita wakaf di segi masa kita, naklah mana juga nak jadi maju masyarakat kita. Tu arayat tawakah tu. Lepas tu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati talhaquhu min ba'di mauti. Ataupun sesuatu sedekah yang keluar daripada harta dia ketika dia sihat, ketika dia hidup dia tu, turut belakang dia setelah mana dia mati. Tapi seperti kata saat ni, sedekah ni kalau semata-mata sedekah maqtu'ah, sekaligus tu, ya bolehlah habuai dia untuk jadi duduk sekali dengan dia tu sekaligus lah. Tetapi kalaulah sedekah jariah tu, pakai duduk berlari seumur sepengah air, duduk berlari saat ni lah, tak ada putus-putus. Ambil lah senyap mana, lama mana pun, kita tengok air terjun 6 tok di mana-mana. Bila lagi ada air 6 tok? Kita tengok di tempat teh kita, sama ada di Sekau, sama ada di Pacu, mana tu. Kita tengok air 6 tok tu bila lagi ada. Lepas tu selama mana nak lagi, balah tu lah kebajikan kita sekiranya kalau kita buat sedekah jariah, iaitu wakaf. Itulah yang dikasih sekalian. Seperti mana contoh air dia pelari sungai, dia pelari air sungai ataupun air carok saat ni lah, ialah Ainu Zubaidah. Ainu Zubaidah di Makkahul Mukarramah. Sedang penonton yang dikasih sekalian boleh menyaksi tengok gambar balah mana suasana Ain Zubaidah di Makkahul Mukarramah. Cuba-cuba kita main perhati tengok gambar ni, tayar
ditayar oleh kaki tangan di sini, tim di sini mengenai Ainu Zubaidah. Ainu Zubaidah ialah sesuatu air mata, air jernih lagi banyak. Salah satu gambaran orang panggil ketinggian dan wakah orang Islam. Subhanallah. Satu contoh tauladan yang sangat membuktikan kata wakah hak ni dia dah tunjuk hak kebajikan. Nak minta dia adik-adik hak tunjuk hak yang kedua tu dah. Yang kedua mengenai Ain Zubaidah benar, hak ni dia tunjuk hak kebajikan. Cuba-cuba pasal hak yang kedua tu, iaitu mengenai Ain Zubaidah benar, insya-Allah taala. Hak ni hak suruh pelari Ain Zubaidah ni ialah Amatul Aziz binti Ja'far al-Mansur, anak khalifah Amirul Mukminin dalam Daulah Abbasiyah, ialah Amirul Mukminin masa tu Ja'far al-Mansur. Ja'far al-Mansur sini ada anak wanita dia tu Amatul Aziz selaku isteri pada Harun al-Rashid dan tergelar dan terkenal dengan nama Zubaidah. Ni kita tengok kawasan Zubaidah, tengok berapa banyak orang hujat, ribuan orang hujat tu boleh minum daripada minum air Zubaidah. Masya-Allah. Tengoklah. Kalau kita kata kita duduk di pada mahsyar misalnya, orang beberapa banyak duduk di pada mahsyar pakat dahaga belaka. Pak kita tu ada air di pada mahsyar. Kita tu sama telah dah hingga dah dahaga. Pak kita pergi tolong demo di pada mahsyar tu pula dah. Balah mana demo boleh minum air di pada mahsyar? Banding mudah-mudah gak di atas dunia ni, Ain Zubaidah ni, mana orang nak buat haji tu duduk dalam suasana panas lagi, dahaga lagi, gapo lagi, tak ada air, tetapi dengan wawasan Zubaidah ni, dia pelari air tu, dia ambil air mata tu, dia buat jadi channel, dia buat jadi cong tu, heret panjang pergi sampai di kawasan Mina tu, ribuan orang boleh minum daripada air ni. Ni salah satu atau contoh ni ada, bukan kata kita nak kecek tersedih dak. Bahkan bergambar, ada gambar pula dah. Bukan kata benar-benar hak dongeng, benar-benar hak tak ada, kita nak kecek khayal dia kata kebajikan tu semata-mata kecek tu dak. Ada contoh tauladan dia. Sini ni ada sebahagian daripada orang duk kecek kata Ain Zubaidah ni, taliye dia tu di negeri Iraq lagi sampai Mekah. Dia mau duk nak apa lagi tu. Lepas tu, tetapi asalnya akan hakikat air mata ni daripada Wadi Nu'man, iaitu Caruk Nu'man, kawasan sebelah lek naik Makkahul Mukarramah, sebelah lek kiri orang nak hadap di antara Mekah nak pergi Kota Taif. Orang duk Mekah nak pergi Kota Taif tu sebelah lek kiri tu, dia duk sebelah lek Mekah tapi nak hadap pergi Kota Taif, jalan nak pergi Kota Taif tu, Taif tu mana? Kalau tempat kita agak sepuluh orang kata betong lah deh. Hak Nabi pergi dakwah, ahli Taif penduduk Taif, penduduk Taif tu mari duk apa dia ni? Mari duk melontar batu kepada Nabi, berdarah kaki-kaki dia tu, kepala dia, tangan dia tu. Hak ni air ambil dicaruk daripada Wadi Nu'man sebelah lek naik Mekah, di sebelah kiri orang nak hadap pergi Kota Taif tu. Lepas tu dia wak panjang melalui bukit, beberapa tempat ada cong tu. Dia jadi buat perkara ni setelah mana Zubaidah tu dia tunai ibadat haji tahun 180 ne Hijrah. 180 ne Hijrah. Lah ni 1438. Jadi jauhnya siapa ke masa learning tu. Pahala dia ambil di tahun hok dia pelari air ni air mata saat ni ambil di masa tu 180 ne Hijrah sampai masa sekarang tu. Jadi dalam sekitar 1352 tahun. 1352 tahun. Masya-Allah, la quwata illa billah. Nak minta adik-adik tu tayar hak yang satu tu deh. Oi, dah mau tengok gatik kelebihan wak kebajikan. Kita dengan suara ni, kemudian kita tengok gambar hak tayar hak satu tu. Maka ketika Zubaidah tu tunai ibadat haji tahun 180 ne Hijrah saat ni, dalam masa sekarang tu tekah ambil di masa sekarang hingga masa tu tekahnya 1352 tahun. Kebajikan dia kira tengok ambil di hari tu sampai cloning sampai hari akhirat ni 1350 tahun dah deh. Sining lah setelah mana Zubaidah dia terasa kata oh sangat penat kesusahan orang hujat tu.
dalam perjalanan dia mau nak pergi ke Mekah, nak pergi nak tunai ibadat haji tu susahnya. Lepas tu air pun tak ada kekurangnya air. Lepas tu kena duk cari, duk bawa orang panggil gapo ni belulai, duk buah air tu berat penat. Kena duk pikul air ke. Sebab kita lah ni tu ada jebur gapo. Zaman dulu tu ya kena buah dalam belulai gapo gitu gak. Lepas tu kena duk pikul tu berat penat. Dia mikir. Zubaidah isteri Harun al-Rashid. Lalu itulah Zubaidah saat ni, setelah mana dia tengok ni nak ayat tafakkur. Allah Subhanahu Taala akan fikir pada kita nak jadi amat berat, jadi amat mati dalam hidup kita. Mai hidup mikir kata kalaulah kita ni, kita orang yang mampu ni. Zubaidah dia isteri Ja'far al-Mansur. Ja'far al-Mansur tu Amirul Mukminin, raja khalifah pada masa tu. Ni isteri dia. Yang main mikir kata dia orang mampu deh. Sedap tapi susah. Pas nak lah mana nak jadi orang ramai dapat manfaat. Yang mikir-mikir arayat tanpa sening, mikir pasal hadarah lagu ni lah. Lalu itulah dia suruh ya wi kamsan kata suruh gali wak jadi tali air saat ni tu tepat hak ada hubung ke air dengan tepat-tepat hak duk turun air hujan. Jadi kira kata air carak tu gatik dah. Lepas tu tepat-tepat mana hak tepat dok hujung tu kira kata tepat mana gatik acak hak hujan dok turun di situ tu wak jadi tempat beladang situ tu. Lepas tu mai bertali dengan cara air Wadi Nu'man sana gi Sapamino tu. Jadi temu di tempat ni saat ni cuk ruam di antara tempat hak turun hujan dan di antara mai temu di mana di antara cara Nu'man dan tempat hak turun hujan tu beri pon situ. Gi heret dua-dua tali ni jadi sepengah akawai gitu. Kalau kita kata tengok akawai hak angkerik belah mana yang mai temu situ heret gi kok Mino deh. Maka dia beli semua tanah-tanah hak tepi-tepi carak tu dan dia hak mana kebun-kebun pokok wah tama gapo tu kan dia pakai dia beli belaka tu. Lepas tu dia tebel-tebel hak tanah tu dia beli dah. Lepas tu pokok tama pun kebun-kebun pokok tama pun dia beli juga dia tebel untuk nak berjalan jadi tali hak air sani. Wa amarat bi an tushaqqa lil miyah qanatun fil jibal, qanatan fil jibal, dan juga untuk nak jadi kok bukit-bukit pun ada juga tali hak jadi orang panggil gapo air duk berlari kok tali kok bukit juga. Masya-Allah. Satunya tepat itu tu cara air Wadi Nu'man Sadah. Lepas tu tempat beripong tempat hak acak hak kira kata situ tu tempat acak turun hujan dan lebat Sadah situ. Dan semua tanah-tanah hak nak pergi kepada ambil hak di pada hak carak saat ni nak pergi kepada Mino tu, semua tanah tu dia beli belaka. Kira kalau temu di jalan hak nak berjalan tali air saat ni, tali air saat ni temu dengan kebun-kebun orang tu, dia beli juga kebun-kebun tu, dia bayar duit dengan harga dia. Dan di antara situ tu jadi dia duduk cedek air tu, masya-Allah la quwata illa billah, hinganya jadi bertambah jadi banyak-banyak mata pula dah. Seperti mana asalnya ya so tali. Tetapi apabila dia kaya jadi tu jadi pakat duk temung di tempat cuk ruam saat ni, jadi tubik banyak-banyak air mata seperti mana Ainu Masyash dan Ainu Maimun, dua dah situ. Kita bila ni bila gapo nak ayat atas kebajikan asal tu yang daripada hati luah, hati siapa fikir wawasan nampak hak akhirat nanti. Lepas tu ni jadi tubiklah kebajikan ni daripada asal satu ceritanya, satu tali air saja daripada cara Wadi Nu'man tu pergi kepada Ainu Masyash Sadah situ, Ainu Maimun pula dah situ. Sekalipun tali air ni tali halu, tetapi banyak pahala dia tu menurut hak ni, menurut bilangan sat ni. Ainu Masyash lagi, Ainu Maimun dan Ainu Za'faran, Ainul Burud, Ainul Tariqi, Ainul Taqbah wal Jarniyat. Semua ni jadi forok-forok cawangi hak air hak asalnya hak nak pergi kepada Ain Wadi Nu'man, pergi kepada Arafah, pergi kepada Mina. Jadi di antaranya projek As-Siqayah masa sekarang, di antaranya di kawasan Arafah dan Mina, Muzdalifah, kalau sekira para hujah besok Giddah dan lagi akan datang nak pergi tu kok, akan boleh menyaksi kata air kita duk guna sikit sebanyak di kawasan Arafah, Muzdalifah, Mina tu, umur dia tu dari masa sekarang tu 1352 tahun.
Omo air hok dok mari tempat kita duduk, tempat singgah kita di Arafah, tempat singgah kita di Muzdalifah, tempat singgah kita duduk di Mina tu, lamanya 1350 tahun kita berhenti start. Jazakumullah khairan. Kita jangan lupa kata umur kita ni dia kurang nak menek dah umur kita ni. Allah. Umur kita nak kali kita bernafas tu tarik masa tu kurang peluang tu. Nah, harta kita tak ada tahu kata pertama setara mana. Bajikan kita tahu setara mana. Kita apabila umur kurang kita tak kuasa puncak. Tapi buah harta kurang kita puncak. Allah. Tu yang ni. Saya rasa pelik juga situ dah. Kampun. Buah duit kita ada 1 juta. Buah tinggal 1 juta 500,000 kita rasa kerana duit kita ke mana ni. Jadi kita tak ada. Umur kita tak fikir hari-hari duk kurang. Nah, tahun lalu umur 55, tahun ni 50 ni. Mana tinggal tak banyak dah sebab ada ekor tu dia tetap dah. Tu jadi kekurangan umur tidak disusah. Tak bimbang tidak merasa susah hati kekurangan umur, tapi kekurangan duit sikit kita rasakan susah hati. Sedangkan Allah Taala dia Nabi juga, Allah Taala juga jamin katanya Allah Taala akan ganti semua bagi hayawi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Masalah prakar sendiri ni. Nah, dan apa yang kamu belanja sedekah jariah khususnya daripada sesuatu, maka Allah tetap memberi ganti kepadanya. Hak tu cerak-cerak malam dah. Nah, sebab itu maka kita Allah Taala dia panggil ya bani Adam, unfiq alaik. Waktu baik aku lebih kamu. Waktu baik dengan aku lebih padamu lagi. Nah, jadi masya-Allah sungguhlah dari segi balik tu nak minta kita jangan bosan kalau ada duit lah. Kalau tak ada duit tak apa, setuk dari duit tak apa. Jangan setuk dari perasaan. Setuk dari perasaan tu kita boleh buka dengan ayat Quran saat ni, buka dengan hadis-hadis saat ni, man naqasa malun min sadaqatin dan sebagainya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi patut nak minta daripada timngan kita tu cuba tayar sekali lagi pula mengenai Ain Zubaidah hak yang kedua saat ni. Ain Zubaidah hak kita kata start daripada Ain Wadi Nu'man, daripada air mata Caruk Nu'man pergi kepada Arafah, pergi kepada Muzdalifah, pergi kepada Mina. Umur dia semata-mata umur tu sampai masa sekarang tu 1352 tahun dah. Lepas tu kalau kita tengok atas sore hujat sore hujat yang dapat pedah daripada air saat ni. Satunya kita nak ayat atau kelebihan nak berat sikit. Satunya umur dia tu sampai masa sekarang 1350 tahun dah. Pas sore-sore hujat tu hidup guna daripada air ni gapo kata cuba tengok. Nak ayat atau kelebihan Zubaidah dia buat habuai dia dapat pedah dia kebajikan dia di akhirat nanti tu gapo. Sore hujat tu daripada air Zubaidah, air mata Zubaidah saat ni. Satunya yang ambil asmaya. Pakir tengok kalau dia duduk di Arafah tu, dia duduk di Muzdalifah, dia duduk di Mina tu, duduk ambil asmaya 5 fardu hari-hari tu banyak mana dah boleh situ kepada Zubaidah. Tu sore ya. Sore ambil asmaya. Pak kalau lo ni 2 juta hujat jumlah hujat semua tu. Kira tengok 2 juta hujat tu ambil asmaya daripada air Zubaidah. Cuba kira tengok Yang keduanya mandi. Sore hujat mandi tu banyak mana dah dapat jadi segar tubuh badan dia tu rasa ada aktif nak buat amal ibadat, nak berzikir pada Allah dengan sebab dia mandi melalui air Zubaidah saat ni. Tengok sejak mana dah
apatah lagi kalau bilangi orang tu 2 juta orang pula dah. Manakala yang ketiga yang dapat faedah daripada air ni untuk qada hajat. Kecing, buat air lah, berak dan sebagainya, qada hajat sana itu beberapa faedah banyak dah situ. Yang ketiganya, yang keempatnya paling penting sekali, minum air saat ni buat minum gapo tu kok deh. Banyak mana dah boleh ikut pada Zubaidah situ. Lain pada tu pula dah buat masak. Kerana masak saat ni perlu kena ada air. Sama ada nak nasi, maupun nak basuh puyuk, maupun nak jadi gapo dia ni. Nak buat gula, nak buat gapo pun dia kena ada air belaka. Air Zubaidah belaka lah situ. Seterusnya tu, kalau buat secemar kain ihram kita, kalau buat secemar pakaian kita selama mana kita duduk di Arafah, Muzdalifah, Mina tu kok, ambil air saat ni buat basuh kain ihram kita, pakaian kita sore hujat tu, banyak mana dah yang dikasih sekalian, boleh pada Zubaidah. Apatah lagi kalau bilangnya hujat saat ni 2 juta hujat pula. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ni nak atas hati siapa? Cara mikir mata mana tu siapa kata nak kena buat balah ni. Ni kuam kid orang tino deh. Nak atas bukan kata kena duk nanti orang lelaki kena duk hebat gapo dak. Kuam kid orang tino. Hati dia siapa, fikir dia siapa, dia main renung perhati kata, tak lagi balah ni udara panas gapo ni aku kena buat berjalan. Nak kata orang perempuan apabila dia belomo pada jalan Allah Subhanahu taala, boleh pesaka dia tu lebih daripada pesaka dunia. Sekiranya kalau pesaka di atas dunia ni ambil segiye, kakak dia, adik dia hak lelaki tu 2 giye, manakala dia mikir yang demikian pesaka dia di hari akhirat nanti tu, sekiranya kalau adik dia ataupun kakak dia hak lelaki dia lemah sedangkan dia tu aktif, habwe dia tu lebih daripada pesaka ni. Sebab itulah dia yang dikasih sekalian. Air ni juga Zubaidah ia bernafkah dengan peramaan untuk nak daripada buat nak berjalan tali air saat ni daripada harta dia, daripada pakaian dia, mah perak dia tu. Subhanallah, harta benda dia tu duit sebagai ngonsut dah, duit hot cash tu spesen dah. Yang kedua juga daripada belian dia, mah dia, cincin dia, tali tangan dia, gelar dia, subel dia tu gapo tu. Dia kata gapo? I'mal walau kallaftuka darbatal fa'si dinaran. Walau kallafatka darbatal fa'si dinaran. Buatlah. Yoyak pada wasawak dia, jari royak pada kaki tangan dia, hok mana hok buat berjalan ni. Dia kata buatlah sekalipun pala cok tu harga dia 1 dinar. 1 dinar masa tu telur ni. Kalau kita pentingnya nak ayat banyak. Buatlah walau pala cok orang panggil pala cok, mata cok ataupun mata hok gapo ni bajak gapo tu walaupun sedinar tak apa lagi. Kita nak bani sedinar dengan lo ni kok kita jadi harga banyak kok. Sekiranya walaupun harga cok sore tu, pala cok, mata cok ataupun mata bajak sana tu sekiranya 100 kop pun lagilah. Panjang ain Zubaidah ni 10 mil. Dalam arti kata 16 kilometer. Panjang dia 16 km hak ambil di Wadi Nu'man pergi pada Arafah. Lepas tu banyaknya jumlah duit dia tunai ni sebanyak 1.700.000 berat timeng mah. Dalam arti kata beratnya 5 kilo 950 gram. Kilogram hak mah. Masya-Allah, la quwwata illa billah. Inilah salah satu contoh orang perempuan buat kebajikan untuk nak jadi selamat dia di hari akhirat nanti insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita turut jejak langkah Zubaidah dengan banyak-banyak perkara lah, tak mesti kata air mata saja, bahkan kita learning, kita duk utama masalah di tempat kita seperti mana markaz Islami tanah nak berdiri atasnya pusat al-Islam, iaitu seperti mana Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita ditaufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak derma pada jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikasihi sekalian hari ini. Mudah-mudahan kita bersama pula dengan masa lagi akan datang, insya-Allah mengenai rahsia kemajuan dan tamadun negeri Turki ialah rahsia dengan pengajian, dengan pelajaran insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan lupa kata umur kita ni ya kurang nak menek dah umur kita ni. Allah. Umur kita nak kali kita bernafas tu tarik masa tu kurang.
kurang peluang tu. Nah, harta kita tak ada tahu kata pertama setara mana. Bajikan kita tak tahu setara mana. Kita apabila umur kurang, kita tak kuasa pucat. Tapi buah harta kurang kita pucat. Allah. Tu jadi saya rasa pelik juga situ dah. Kambun. Bawa duit kita ada 1 juta, bawa tinggal 1 juta apa 500,000 kita rasa kerana duit kita ke mana ni. Jadi kita tak ada. Umur kita tak fikir hari-hari duk kurang. Nah, tahun lalu umur 55, tahun ni 50 ni. Mana tinggal tak banyak dah sebab ada ekor tu dia tetap dah. Tu jadi kekurangan umur tidak disusah. Tak bimbang lah. Rasa susah hati kekurangan umur, tapi kalau kekurangan duit sikit kita rasakan susah hati. Sedangkan Allah Taala dia Nabi juga, Allah Taala juga jamin katanya Allah Taala akan ganti semua bagi hayawi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Masalah prakar sendiri ni. Nah, dan apa yang kamu belanja sedekah jariah khususnya daripada sesuatu, maka Allah tetap memberi ganti kepadanya. Hak tu cerak-cerak malam. Nah, sebab itu maka kita Allah Taala dia panggil ya bani Adam, unfiq alaik. Waktu baik aku lebih kamu. Waktu baik dengan aku lebih padamu lagi. Nah, jadi masya-Allah sungguhlah dari segi balik tu nak minta kita jangan bos saya kalau ada duit lah. Kalau tak ada duit tak apa, setuk dari duit tak apa. Jangan setuk dari perasaan. Setuk dari perasaan tu kita boleh buka dengan ayat Quran saat ni, buka dengan hadis-hadis saat ni, man naqasa malun min sadaqatin dan sebagainya. Sebenarnya saya buat buku saya dulu tu, iaitu buku kepada buku kita bagi dalam Multaka ni. Wakaf adalah teras pembangunan ummatan wahidah. Jadi jelas molek kita tengok di Turki baik, di Saudi baik, di Azhar baik.